Okey, so hari ini merupakan last bengkeh yang cikgu menghadiri sebelum cikgu pergi ke level yang lebih tinggi iaitu level expert ya. Okey, so hari ini adalah bengkeh latihan educator siri 2. Kenapa kita nak buat siri 2? Sebab kita akan bincang tentang hardware dan juga alat yang telah cikgu guna dan kita akan bagi cadangan apa alat yang cikgu boleh guna di dalam kelas. Seperti tadi yang cikgu tonton untuk iklan yang tadi, okey cikgu telah lihat sebenarnya ada 2 aplikasi diperkenalkan dalam iklan tadi iaitu VCast. Okey, kalau cikgu ada pernah tonton video di YouTube saya yang terbaru iaitu VCast, membantu cikgu bagaimana nak kaskan cikgu punya iPad ataupun mini iPad untuk digunakan di dalam kelas. Sebab kita tahu ada ramai cikgu mempunyai iPad iOS, okey, tapi tidak boleh nak sambung dengan projektor. Mungkin projektor dekat sekolah cikgu masih lagi lama. Kalau projektor yang baru mungkin dia ada wireless connection untuk connectkan cikgu punya iPad. Okey, so yang itu adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh syarikat ViewSonic. Dan satu lagi yang cikgu lihat yang terakhir, video yang terakhir iaitu Universe ataupun dia adalah salah satu metaverse ya, metaverse yang sangat-sangat canggih iaitu pembelajaran digital yang terbaru digunakan di luar negara. Di Malaysia masih lagi jarang digunakan, tapi ada banyak platform metaverse digunakan, iaitu murid tu dia boleh masuk ke dalam alam maya yang 3D tu. Dia macam pergi pasar, dia pergi ke tempat kedai untuk membeli belah dan yang ini adalah untuk belajar. So, lain kali di dunia yang akan datang, murid mungkin tak keluar rumah, dia duduk dekat rumah, lepas tu dia pakai dia punya Googles. Lepas tu dia masuk ke dalam metaverse dan dia pergi ke sekolah dalam alam maya. Ini akan berlaku ya di dunia yang akan datang ini. Sebab kita nampak anak-anak pun dah main benda ni dah sebenarnya, yang Google Expedition, okey, yang melawat ke tempat-tempat yang tak pernah dilawat dalam bentuk maya tu. Syarikat Wilson ni memang mengeluarkan banyak aplikasi untuk support cikgu dalam pengajaran cikgu. So hari ini nanti kita akan tengok salah satu aplikasi yang terbaru. Dia baru di-launch di Taiwan iaitu Class Swift. Kalau cikgu pernah menggunakan ClassPoint, dia lebih kurang sama macam ClassPoint. Dia adalah satu alat IRS ya ataupun kita kenali sebagai Interactive Response System. Untuk kelas management. Dia sangat-sangat menarik untuk main, okey, untuk digunakan oleh murid untuk respon kepada soalan cikgu. So nanti kita akan main benda ni. So yang pertama kita akan dedahkan kaedah penggunaan My Viewport dan yang terakhir nanti saya akan buat sedikit ulang kaji untuk ujian yang akan datang. Okey, seperti mana yang cikgu telah tahu, ujian kita akan buka next week ya. Next week daripada hari Isnin sehingga hari Sabtu dan cikgu hanya boleh respon sekali sahaja, sekali sahaja. Dia ada 11 sahaja ya soalan multiple choice dan ada satu soalan subjektif. Soalan subjektif ialah macam terbuka punya. Okey, pendapat cikgu lah. Okey, jangan risau untuk subjektif tu. Dia bukan nak tanya jawapan yang satu saja. Dia adalah jawapan yang open punya ya. Yang open punya. Okey. Jangan risau. Dan yang penting ialah cikgu kena hantar lesson plan tau masa cikgu ambil ujian sebab dia ada 2 bahagian. Bahagian pertama ialah multiple choice, bahagian yang kedua ialah submit cikgu punya lesson plan, 2 lesson plan. Kalau cikgu di bahagian kedua, bahagian B tu cikgu tak dapat nak submit, nanti dia akan menjejaskan kelulusan ujian tu. Dia tak akan nak submit. Ujian tu tak boleh nak submit sebab dia minta file yang dihantar dan cikgu tak hantar file.
Macam tu. Okey. So, untuk minggu ini kalau cikgu tak siap lagi lesson plan, cikgu boleh ambil masa sehingga minggu depan lah. Masa cikgu nak submitkan, nak jawab ujian tu pastikan cikgu dah siap lesson plan. Okey, 2 lesson plan. Kalau cikgu tak siap task, tak apa. Saya akan bagi masa sehingga 2 minggu lagi. Okey, 2 minggu lagi untuk cikgu siapkan task. Lesson plan ialah 5OLF. Yes, lesson plan, lesson contents. Okey, 5OLF cikgu yang telah cikgu guna dalam kelas tu. Yang saya nampak cikgu tangkap gambar guna dalam kelas tu. Memang menarik tu. Tu lesson plan, lesson contents lah. Okey, cikgu submit ya 2. Jangan dua-dua tu sama tau cikgu. Ubahlah sikit cikgu. Okey. Itu adalah minggu depan. Tapi walaupun minggu depan kita buka untuk sekali jawab, jangan cikgu risau, jangan sedih kalau cikgu gagal tau. Okey, sebab kita akan buka lagi next 1 week lagi. Maksud dia next week lagi 1 week kita akan buka dan cikgu akan jawab banyak kali sehingga cikgu lulus. Saya tak hadkan yang sekali tu. Yang sekali tu ialah untuk minggu depan saja. Minggu depan sekali. Dan kalau cikgu gagal, cikgu cuba ulang balik apa yang kita bincang hari ini. Sebab yang kita bincang hari ini kebanyakannya adalah jawapan, okey? Jawapan untuk ujian. Okey. So, kalau cikgu gagal dan cikgu tak boleh masuk, jangan risau, jangan risau. Cikgu tunggu saya buka lagi 1 week, itu akan jawab tanpa limit. Okey, tanpa limit. Tapi walaupun tanpa limit, cikgu kena ada serah file tau. Kalau cikgu tak serah file tanpa limit, dia pun tak guna sebab dia tak boleh nak submit. Dia minta file tu sebelum untuk submit. Okey? Faham ya cikgu? Alright. So, kita akan lihat nombor 1 kaedah penggunaan My Viewboard di dalam kelas sebab kita nak cuba nak fahamkan situasi cikgu di dalam sekolah. Okey, berdasar kepada Google Form yang telah saya edar dan ada cikgu yang dah jawab, ada yang tak jawab, saya tak tahulah keadaan situasi di sekolah cikgu. Tapi kalau mengikut sini, alat teknologi yang cikgu miliki, maksud dia semua cikgu miliki alat teknologi. Sebab saya nampak yang sini kan, tiada semua alat tu kosong. Okey. Maksud dia tanyalah, cikgu ada komputer, ada laptop, ada tab, drawing tablet pun ada. Yang 10 orang ni, memang hebat ni. Tapi saya tak tahu cikgu punya drawing tablet ada ke sama dengan saya, dengan yang ViewSonic punya produk iaitu ID 1330. Kenapa saya showkan yang drawing tablet ni sebab dia macam monitor. Dia boleh nampak. Kita tulis dia boleh nampak bukan hitam semua. Okey? Dan kalau cikgu sangat-sangat interesting tentang drawing tablet ViewSonic, jangan risau. Selagi cikgu bersama dengan saya sehingga level expert nanti, kita ada benda tu untuk cikgu menangi. Okey? Alright. So, wow, ada projektor ni. Cikgu ni memang hebat ya. Ni inisiatif sendiri, ada projektor sendiri. Telefon bimbit tu, takkanlah seorang. Kan? Semua orang ada kan. Okey, surface pun ada, bagus. Alright, so kita tengok yang sekolah punya. Yang sekolah punya, saya nampak di sini tiada alat pun kosong. Maksud dia semua sekolah ada alat. Okey. Dapat hadiah drawing tablet ni best lah. Yes, dapat hadiah tapi dia ada usaha tau. Bukan bagi hadiah macam tu je. Okey, kita ada sebenarnya ada satu competition nanti dekat level expert tu. Kita ada banyak competition di sana dan ada banyak hadiah disediakan di sana. Okey. Bagi diskaun pun gembira. Yes, saya akan usaha untuk bagi diskaun cikgu. Kalau cikgu yang tak dapat hadiah, okey mungkin cikgu nak beli, bolehlah contact dengan saya. Okey. Jangan risau ya. Bersama dengan syarikat Wilson ni, dia bukan syarikat yang kedekut sangat sebab ni syarikat yang besar dan kita akan berusaha untuk dapat banyak hadiah untuk cikgu ya. Okey, tapi janji cikgu kena sehingga ke level expert lah. Okey.
Okey, so kita nampak dekat sekolah ni, wah tanya kepada sekolah yang ada smart board ni sebab dia di sini ada 4 sekolah. Sekolah ni, banyak daripada negeri Johor. Negeri Johor dan ada satu sekolah Sarawak juga, SK juga tau cikgu, SK Kampung Jawa Johor ni. Cikgu Muhammad Azli ni, wow tanya. Okey, dan kalau komputer laptop, projektor tu memang tak ada masalah lah, Chromebook tu banyak sekolah yang ada juga. Jadi cikgu bolehlah usaha untuk guna, okey, untuk guna sebab saya tengok projektor ni pun banyak yang sekolah yang ada. Okey, so line internet kat sekolah cikgu yang tak ada line saya tak berapa pasti ni, Cikgu Pang ni daripada SJKC CAA Johor yang tak ada line internet. Satu sekolah, tapi kebanyakan tu okeylah dan ada yang perlahan sikit. Tapi cikgu tahu bila MyView Board dia boleh pakai secara offline tau cikgu. Kalau cikgu tak sign up sebab kita buka aplikasi MyView Board kan, kita kena sign in tak. Kalau cikgu tak sign in pun tak apa. Kalau tak sign in, dia tak pakai line. Maksudnya cikgu boleh buka bahan cikgu juga. Dia macam PowerPoint boleh buat offline. So, kalau cikgu punya sekolah tak ada line internet, tak apa, benda tu masih boleh diguna. Kecuali kalau cikgu nak buat tonton video, YouTube ataupun buat IRS menggunakan pop quiz, benda tu mungkin dia perlukan line internet. Tapi yang lain okey je, boleh pakai secara offline, okey? Ini kebaikan MyView Board ni. Okey, dan sekolah yang tiada bilik ICT, saya nampak ada 4 sekolah yang tiada. So 4 sekolah ni mungkin tiada alat ICT dan tak apalah cikgu boleh buat dalam kelas juga ya pembelajaran tu sebab saya pun pernah buat dalam kelas juga. Okey, tapi kalau sekolah cikgu ada mamal komputer, cikgu boleh gunalah mamal komputer untuk aplikasi yang hari ni yang cikgu akan belajar iaitu Kelas Swift. Boleh pakai komputer dan murid boleh respon. Cikgu sebenarnya pun boleh lakukan Kelas Swift ni dekat sekolah nanti sebab Kelas Swift ni dia merupakan aplikasi yang sangat-sangat baru dan dia belum lagi belum lagi launch dekat Malaysia lagi. Okey, dan tapi saya dedahkan untuk cikgu kalau rasa berminat boleh cuba sebab tim designer dia pun tengah fixkan ada bug ke ataupun ada sesetengah cikgu rasa benda tu diperlu tapi dia tak ada, cikgu boleh voice out juga. Cikgu boleh bagi cadangan untuk memperbaiki alat tu sebelum dia di-launchkan, dijalankan sepenuhnya. Okey? Okey. Dan di sini tanya kepada cikgu-cikgu, saya kutip banyak-banyak gambar tentang penggunaan MyViewBoard cikgu. Sebab cikgu guna dekat sekolah. Sebenarnya gambar ni sebenarnya adalah gambar saya sendiri sebelum tu. Tapi bila saya tengok dalam Facebook, wow, memang best cikgu-cikgu semua memang terbaik. Okey, dan syarikat pun rasa menajuk bila saya buat report tentang cikgu guna macam ni. Wah, cikgu guna macam tu pun diorang rasa sangat-sangat impress tentang cikgu punya progress. Jadi tanya kepada 20, saya rasa 23 orang yang dah post. Amalan terbaik cikgu di dalam ViewSonic Malaysia Facebook dan juga community. Tanya cikgu. Dan cikgu tengok kalau dekat komuniti sana kan ada banyak educator yang dekat global tu, dekat luar negara tu komen bagi komen yang sangat-sangat bagus. Okey. So, cikgu-cikgu lain yang ada dalam Facebook, dalam komuniti kita yang dalam Facebook yang tak join PD program ni, diorang pun ada mesej saya mesej sendiri dengan saya, nak juga join program ni. Saya kata program ni tengah jalan, kita akan buka batch yang kedua untuk next year. So, syabaslah cikgu menjadikan batch pertama ya. Dan syabas kepada Cikgu Syaharia, kita nampak kat sini Cikgu Syaharia dia menggunakan bilik darjah
pengajaran secara laptop dan projektor ni adalah paling asas. Paling asas kita menggunakan teknologi. So kita nampaklah semua cikgu ni memang berjaya lah. Cikgu Syaharia ni nampak dia menggunakan laptop dan dia projek dekat whiteboard tu. Okey. Dan Cikgu T pun nampak. Kalau nak tengok video dia, nak tengok gambar dia, memang ada banyak dekat Facebook Cikgu T ni. Facebook dia nama Little Jazz ya. Betul tak? Okey. Cikgu boleh search ataupun dalam ViewSonic community Facebook pun ada Cikgu T ni share dia punya perkongsian amalan terbaik. Memang best lah dia. Saya rasa dia punya student pun sangat-sangat enjoy. Ini sekolah menengah tau. Saya nampak student dia semua besar-besar. Dan ini adalah mata pelajaran elektif kan, cikgu kan? Elektif. Bahasa Cina, elektif dalam sekolah tu. Okey. So, tapi murid enjoy pengajaran cikgu. So, bila cikgu menjalankan macam ni dekat kelas, murid memang enjoy. Nah, kita nampak Cikgu Kong Layan pun buat macam tu. Nampak laptop dia, projektor dia pun projek lah dekat papan putih. Memang cikgu boleh buat macam ni asas-asas punya. Pun dah cukup dah. Okey, Cikgu Syarul Nizam pun buat macam tu. Gunakan laptop sendiri, lepas tu pancar dekat papan. Kita nampak ustazah ni hebat juga mengajar agama menggunakan MyViewBoard. Okey, saya memang terpegun dengan Cikgu Ustazah Nur Kausar ni. Dia ajar agama ni. Okey, agama dengan menggunakan MyViewBoard. Okey. So, kita nampak MyViewBoard ni bukan setakat ni boleh mengajar menggunakan mata pelajaran yang teras, tapi mata pelajaran yang lain juga boleh. Okey. Cikgu ada yang cikgu kata saya suka guna MyViewBoard semasa PDPR. Yes. So, saya perasan ada satu cikgu, nanti saya akan tunjuk. Cikgu tu dia bukan cikgu di sekolah tau. Dia cikgu tuition tapi join juga program kita dan dia menggunakan MyViewBoard juga. Okey, dekat atas talian. Memang hebat-hebatlah semua cikgu sebab saya kongsi gambar-gambar cikgu kan dekat Taiwan HQ kita. Dia orang memang rasa terperanjat dengan cikgu punya inisiatif cikgu-cikgu di Malaysia. Okey, Cikgu Kong ni saya rasa cikgu yang mengajar prasekolah ni. Kan? Sebab saya nampak dia bagi murid tu main game yang dalam MyViewBoard tu. Dia ambil template saya tak apa, boleh juga kita kongsi bersama-sama dan cikgu ubah-ubah untuk guna. Okey, kita akan tunjuk ni. Semua murid terpegung ni. Hasil kepimpinan Cikgu Ruth yang hebat bukan? Sebab cikgu punya inisiatif ni sebenarnya usaha cikgu. Patutnya bagi tepukan untuk cikgu. Tanpa cikgu buat, macam mana saya bimbing pun dia tak akan jadi ni. Okey. Magic pen, yes. Dia menggunakan magic pen untuk gores tu yang saya pernah kongsi dalam workshop. Ni maksud dia hasil output selepas cikgu join bangkit, cikgu nampak benda tu sebenarnya boleh guna dalam kelas. Okey, dan tanya juga Cikgu Vivian Lee juga. Cuba dekat kelas. So, ramai cikgu yang buat macam ni menggunakan alat yang asas saja, alat hardware yang basic saja. Projektor, laptop, cukup. Okey, boleh buat menarik ni dekat kelas ni. Okey. Saya memang suka respon pada cikgu sebab bila saya nampak cikgu ni menggunakan alat-alat digital, memang best sebab saya pun suka alat digital ni sebenarnya. Okey, Cikgu Siti Aisyah Muhammad Yamin ni pun seronok dia guna, saya nampak dia. Okey, kita akan tengok video sikit. Bukan lagi. Innal insana. Lagi. Wal'as. Okey, betul. Mana tadi Amir? Ni wal'as. Satu lagi. Wal'as. Okey, Farhan pula. Farhan nak buka pizza mana?
Wow, ini menggunakan subjek agama ni. Subjek agama ke subjek Arab ni yang mengajar menggunakan My Viewpoint ni, nampak? Cikgu Siti Aisyah Muhammad Yamin. Wow, tanya. Dan tanya kepada Cikgu Saibatul Islamia yang juga menggunakan My Viewboard. Ini sekolah menengah ni mengajar apa subjek ni? Cikgu cuba tengok ni mengajar subjek apa ni. Yes, Cikgu Sabatul. Yes, kimia, subjek kimia ni. Cikgu Sabatul ni menggunakan dice, okey, dadu, dan dia boleh letak nama-nama yang kimia tu, formula kimia tu di dalam dadu tu, lepas tu spin tu bagi murid untuk jawab soalan. Best tak? Okey. Ini saya tak pernah fikir. Nampak? Bila cikgu buat benda ni, ada juga yang terlebih. Dah hebat daripada saya. Saya tak pernah terfikir boleh buatkan nama-nama alat kimia ni di dalam dadu ni. Okey, so memang hebatlah semua cikgu-cikgu kita ni. Dan tanya juga kepada Cikgu Ong Wai Chia, Cikgu Ken Ong. Wow, ini juga sekolah menengah ni. Saya rasa biologi ni. Wow. Menggunakan My Viewboard. Nampak tak cikgu kita semua hebat-hebat. Cikgu Faizila. Ni. Kita tengok video dia. Macam mana dia guna dalam kelas dia. Okey. Ni tengok My Viewboard ni saya boleh zoom tau. Bila cikgu buat dekat kelas, cikgu mengajar dalam kelas, cikgu pun boleh zoom macam ni. Okey, kita nak tengok bahagian ni. Tengok, murid pun suka pengajaran kita. Ni juga salah satu cikgu agama ya, cikgu agama, cikgu ustazah yang mengajar menggunakan My Viewboard, Cikgu Faizila. Okey, tanya cikgu. Hebat. Bahasa Arab ya? Okey, bahasa Arab. Okey, Cikgu Ling Si Yuan. Ini nampak. Berusaha juga. Berusaha. So, syabas kepada semua cikgu-cikgu. Ada yang cikgu-cikgu dia tak tunjuk gambar PDPR jadi PDPC jadi susah, saya tak boleh nak ambil gambar cikgu. Jadi cikgu boleh shoot lah gambar yang cikgu tengah buat dalam kelas. Mintalah murid untuk tangkap gambar cikgu. Okey. So, kita boleh kongsilah dalam Facebook. Dan dalam Facebook kita, cikgu sebenarnya ada tim ViewSonic daripada Taiwan tau. Diorang juga duduk di dalam Facebook kita ni. Dalam Facebook Malaysia. So, cikgu kita akan mengharumkan nama Malaysia dan menggemparkan, okey, menggemparkan platform Malaysia ni dengan orang-orang di luar dunia tu. Biarlah mereka nampak kita ni hebat. Okey. So, cikgu yang lagi 31 orang yang belum lagi post best practices, cikgu boleh lakukan di next week ataupun 1 week lagi. Kita bagilah 2 minggu, haraplah cikgu boleh buat ya. Sebab kalau cikgu tak buatkan task ni, mungkin nanti akan melekat. Cikgu tak dapat nak masuk ke level expert walaupun dah jawab ujian. Okey. So, kita tangkaplah gambar yang cikgu tengah guna. Okey, kalau cikgu tak nak tangkap banyak macam Cikgu Leo ni, dia malu-malu sikit. Okey, tak apa. 2 keping pun bolehlah jadi. Alright. So, ini adalah menggunakan secara asas. Dan kita nampak pengajaran dalam kelas boleh tambah dengan mini iPad lagi. Ini sebenarnya gambar depan ni adalah gambar saya. Tapi gambar yang selepas ni, gambar Cikgu Joanna. Tanya. Cikgu Joanna ni menggunakan iPad kan? Saya nampak sebab dia tengah tulis menggunakan satu lagi device di tangan dia. Nampak? Ni.
Okey, dia tengah tulis dekat tangan dia. Dan kita nampak memang papan ni, bilik darjah bapang ni. Bukan iPad, Huawei MatePad. Okey. Wah, Huawei MatePad pun boleh sambung ya cikgu. Cikgu Joanna boleh buatlah satu video ajar kita macam mana nak sambung Huawei ni. Sebab saya pun tak pandai Huawei. Huawei saya tak ada bahan Huawei. So, saya tak tahu macam mana nak sambung ni. Wow, Cikgu Joanna tanya ni. Ini classroom ni papan dengan batu ni, separuh ni, tapi depa ni boleh buat macam ni, nampak? Ni usaha cikgu. Wow, tanya. Kita tengok ada satu video sebab Cikgu Joanna ada share video. Kalau cikgu ada share video, saya boleh tarik masuk video cikgu. Okey. Italy to get from one place to another. Gondolas are very slow. Riding in gondola Saya isn't suka very ni sebab comfortable, Cikgu but Joanna dia ada guna satu immersive reader. gondolas are longboats. In the past, people used them in Venice, Italy to get from one place to another. Gondolas are very slow. Riding in gondola isn't very comfortable, but lovely. Can we try to read together? Nampak? Dia mengajar bahasa English. Lepas tu dia buka immersive reader. Immersive reader ni saya tak pernah sentuh dalam banking saya. Tapi Cikgu Joanna boleh nampak ada immersive reader ni. Okey. So memang best lah. Okay, Cikgu Yoga juga kata I use in my class just now, same way, really good. Yes, dia ada immersive reader di situ. Dan immersive reader bukan saja baca bahasa English tau cikgu. Dia boleh baca banyak bahasa. Nanti cikgu agama kalau menggunakan itu untuk baca Arab memang terperanjat semua murid. Okay. It's a lifesaver. Yes, for language teacher. Yeah. So cikgu sebenarnya inilah hebatnya MyViewBoard. Kenapa saya suka MyViewBoard? Itulah sebabnya. Dia ada banyak alat-alat yang terlindung tapi dia hebat. Cikgu kena meneroka sendiri. Okey, saya bagi cikgu tengok ada satu lagi video Cikgu Joanne ni menggunakan dia punya Huawei. Is it correct, class? Correct. Very good. So, Nampak? Dia minta murid datang ke depan untuk tulis, menggariskan di dalam Huawei MatePad dia. So, cikgu sebenarnya kalau cikgu punya tangan ada apa benda, ada apa alat, cikgu gunalah dalam kelas cikgu. Memang menarik. Okey, nak juga bahasa Arab, nanti nak share juga boleh. Cikgu immersive reader, cikgu cuba menggunakan bahasa Arab. Tengok dia boleh baca tak dengan tepat sebab saya tak pandai bahasa, bukan saya tak pandai, saya tak tahu bahasa Arab. So saya tak tahu dia baca betul ke tak betul. Nanti cikgu cuba dia kat kelas, lepas tu cikgu shoot gambar, lepas tu cikgu share lah dalam community. Nanti kita sama-sama kita meriahkan cikgu. Okey, so ini menggunakan pad ataupun iPad ataupun cikgu punya drawing, tab, pad dan sebagainya. Okey, kemudian satu lagi menggunakan drawing tablet ID 1330 ni yang saya pernah guna lah. Tapi kalau cikgu join sehingga level expert, nanti kalau cikgu dapat ni, tengok. Cikgu, kita punya drawing tablet bukan hitam ya. Kita punya drawing tablet adalah macam monitor. Dan boleh tulis. Yang macam sekarang saya tengah juga tulis dekat saya punya drawing tablet tu. Kan, jom kita explore. Ya. Sebenarnya ada banyak yang saya tak dapat nak cover. Dia ada pelbagai-bagai. Walaupun kita nampak macam dia mudah diguna, tapi dia boleh buat banyak game tau cikgu. Dia boleh buat banyak game. Memang teruja.
Okey, tambah lagi murid-murid kita pun suka dengan alat-alat yang kita guna, dia tak boring. So ini adalah ID 1330. Kalau cikgu berjaya untuk dapat ID 1330, macam saya lah dia boleh pakai. Okey, dekat kelas dan murid boleh datanglah ke depan untuk menulis. Dia lagi lancar, lagi colourful, menarik sebab dia punya colour pun very sharp. Very sharp ya. Okey. Then kita tengok pengajaran dengan panel smartboard. Saya pernah jumpa ada 3 orang cikgu menggunakan smartboard. Sebab sekolah mereka ada smartboard. Cikgu Yap Lenteng sama dengan sekolah saya. Okey. Itu kawan saya, sahabat saya dekat sekolah saya. Tanya pada Cikgu Yap sebab dia continue untuk guna. Okey, walaupun saya dah tinggalkan sekolah, saya dah pencen, tapi Cikgu Yap sambungkan hasrat saya. Okey. Kita patut buat bengkel banner game dengan Mario Board. Ya, boleh. Nanti level 3 kita akan banyak lagi cikgu akan didedahkan ya. Cikgu akan didedahkan dengan bengkel-bengkel untuk buat game. Sebab dalam bulan 11 ni saya akan pergi ke Taiwan. Saya akan bawa juga game yang telah saya bina menggunakan MyViewBoard dan showcase dekat sana. Sebab sana ada EdTech Exhibition Taiwan. Okay. So MyViewBoard boleh buat game. Okay. Mario game, Angry Bird game, semua boleh buat dengan MyViewBoard. Okay. Cikgu setakat ni cikgu boleh explore dulu ya. Okey, kita tengok satu video yang Cikgu Yap yang tangkap menggunakan smartboard dalam sekolah dia. Okey, kita tengok macam mana murid ni merasa menarik dengan smartboard ni. Laju sangat video dia. Tengok melompat-lompat tu, murid tu melompat-lompat ya. Nak cuba. Okey, tanya kepada Cikgu Ling Suwan, sama juga menggunakan rasanya TV ke smartboard yang ini. Saya tak berapa pasti macam smartboard ya. Tapi ada juga dekat sekolah dia. Ini. Okey, yang besar ni. Lepas tu cikgu yang seorang lagi, Cikgu Teh Siang Ying. Ini saya nampak dia boleh sentuh dekat dia punya papan tu. Dia punya smartboard ni memang smartboard yang sangat besar ni. Lagi cantik daripada sekolah saya ni. Nampak murid dia pun enjoy juga menggunakan MyViewBoard. Ni semua buat dengan MyViewBoard tau. Okey, cikgu. Okey. Dan kita ada satu video kat sini. Cikgu juga, bukan saya punya. Cikgu yang buat punya. Tengok macam mana menariknya. Wow, Cikgu Teh kata murid merebut. Dah saya. Tanya cikgu. Ini level educator, baru level educator. Cikgu simpanlah semua gambar yang cikgu tak tangkap. Cikgu simpan semua video, jangan delete tau. Kalau cikgu nak hantar ke Google Drive yang saya telah bagi link tu, cikgu boleh hantar di situ. Sebab kita nak guna untuk showcase cikgu dekat negara luar. Dekat negara international level. So, cikgu simpan gambar cikgu dengan video cikgu sebab bila sampai level expert, cikgu akan sharekan benda ni di live streaming.
Nanti level ketiga kita akan bawa cikgu ke live streaming masa tu. Cikgu akan terangkan macam mana cikgu buat game ni, macam mana reaksi murid-murid dekat sekolah cikgu. Dan kita akan juga buka cikgu untuk sharing dekat platform FB negara luar. Okey, nanti cikgu boleh share di situ. Banyaklah orang-orang kat situ dekat Filipin, ViewSonic Filipin, ViewSonic Taiwan, ViewSonic US, Facebook, sharekan di sana dan mereka boleh nampak bagaimana cikgu yang hebat yang buat di Malaysia. Okey, tanya cikgu. So, kita ada last kali ialah cikgu seorang Chua Yi Chi yang cikgu buat atas talian. Tuition secara online, saya nampak dia boleh buat menggunakan MyViewBoard ni. Ini dia buat IRS. Pop quiz yang cikgu buat pop quiz ni. Kita ada pop quiz dekat MyViewBoard ni. Dia buat pop quiz dengan murid dia. Dan inilah lesson plan yang dia share. So, tanya kepada semua cikgu. Walaupun saya tak letakkan gambar sini. Kalau cikgu dah hantar tapi saya tak letak lagi. Tanya juga cikgu. Ya, bukan saja orang di sini tanya. Tapi yang dah post dekat community. Tanya kepada cikgu. Okey, ni kehebatan cikgu ni. Alright. So, kita akan pergi ke sesi yang kedua iaitu kelas Swift. Okey, kelas Swift ini adalah sejenis alat IRS juga dan dia macam kelas point. Dia boleh bagi markah. Kalau cikgu nampak di sini, dia boleh bagi markah murid masuk ikut link dan ataupun QR code. Tapi ini perlu internet lah. Kalau cikgu nak buat, cikgu boleh cuba. Cikgu boleh cari dekat laman web kelas Swift ni. Cikgu boleh daftar dan cikgu boleh ambilkan yang free terlebih dahulu. Dia free dia ialah 10 orang. Tapi cikgu jangan risau. 10 orang ni kita boleh buat 10 kumpulan. Maksudnya kita biar murid tu kongsi. 3 orang satu komputer, 3 orang satu komputer. Terpulanglah kepada cikgu macam mana cikgu nak kongsi. Dan kita boleh namakan satu ni kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C macam tu. Alright. Dan macam mana dia punya fungsi? Macam ni. Dia ada banyak soalan. Macam dia ada true false, ada single selection, multiple selection, audio, ada push, ada timer dan ada buzzer cikgu. Siapa yang jawab cepat dia tekan buzzer tu. Macam tu. Dan dia ada random name picker juga. Okay, so kita akan try yang ini. Okay, saya stop sharing sebab saya nak share dekat monitor yang satu lagi. Biar saya sharekan monitor satu dulu. Saya tarikkan platform saya. Okay, cikgu nampak di sini. Cikgu boleh joinkan kelas saya. Okay, ni QR code dan link ni saya akan letak dalam chatting. Run chatting. Okay, kita akan buat soalan ujian ni dengan menggunakan kelas Swift tau. Jawab menggunakan kelas Swift ya. Okay, cikgu boleh masuk mengikut link ataupun QR. Saya buka besar ni. Dan saya buka QR tadi. Okey, ini adalah QR. Cikgu boleh scan menggunakan handphone. Dan kalau cikgu masuk mengikut link, saya dah paste dekat ruang chatting. Cikgu boleh masuk mengikut ruang chatting ya. Okey, klik dekat situ. Dan kalau cikgu menggunakan handphone, cikgu boleh scankan QR ni. Okey, dah ke belum? Kita tengok ada berapa orang masuk ni ya. Oh, dah banyak dah. Okey, cikgu masuk, cikgu pilihkan nombor. Kita ada 50 kerusi tau. Mana-mana kerusi cikgu nak pilih boleh. Okey. Dan cikgu tuliskan nama cikgu. Okey, saya dah nampak kat sini. Dan kalau cikgu secara Zoom, cikgu yang tak masuk pun boleh nampak kat sini. Ni murid kita. Dia macam class point ni. Okey. Dan semua yang masuk saya boleh tambah satu markah. Okey, saya addkan markah kat sini yang hijau ni. Semua yang masuk attendant ni dapat satu free markah. Okey.
Kita nampak ada yang cikgu yang duduk di belakang. Di belakang. Okey. 36 ada orang duduk ni. 50 pun ada orang duduk kat sini. Cikgu Azli. Okey. Tak apalah, tak apa. Sebab saya sediakan kerusi 50. Ni adalah kelas Swift ya. Dia semacam kelas point tapi tak buat bersama lah. Okey. Alright. So, sementara kita buat kuis ni, cikgu-cikgu yang nak masuk masih lagi boleh masuk lagi tau. Okey. Okey, cikgu yang dah masuk, saya akan bagi kuis ujian tau. Ujian educator, cikgu cuba jawab dan saya akan bagi tahu jawapan nanti. Okey. Kita akan adakan jawapan sebab kita tengah discuss kan. Okey, 11 soalan ya. Alright. So, kita akan lihat soalan 1. Okey, saya akan startkan kelas dulu dan saya akan gunakan buzzer. Siapa yang cepat boleh tekan buzzer dan bagi tahu saya jawapan. Kita akan bagi dia 5 markah. Okey, start sekarang. Wah, JC, Cikgu JC, tolong bagi tahu jawapan. Apakah jawapan untuk soalan 1? Soalan 1. Kalau cikgu nak buka mic pun boleh. Kalau cikgu segan-segan nak buka mic, boleh type dekat ruang chat ni. Tujuan menggunakan alat rakaman dalam MyViewBoard adalah untuk apa? Nombor 1. Jawapan 1. 1 ya? Ya, 1. Okey, betul. 1 markah, tak penuh tak penuh. Sebab jawapan dia adalah 1, 2, 3. Ingat Okey, saya nak bagi markah untuk Cikgu JC. Dapat 1 markah. Okey. Jawapan dia 1, 2, 3. Ingat Membuat refleksi, berkongsi dengan ibu bapa, simpan salinan sendiri tu tak payahlah. So itu adalah tujuan kita boleh rakam dalam MyViewBoard tau. Sebab MyViewBoard dia boleh dirakam. Okey. Next, soalan kedua. Okey, soalan kedua adalah multiple choice. Maksud dia satu soalan ada berbagai multiple selection, ada pelbagai jawapan ya. Mungkin ada 2 jawapan, ada 3 jawapan. Okey, saya akan cropkan soalan dan saya akan start quiz. Okey, cikgu boleh jawab. Cikgu tengok dalam cikgu punya handphone tu. Okey. MyViewBoard menggunakan PDF diimport ke dalam Canvas. Apakah cara untuk menjadikan PDF lebih menarik? 1, murid boleh gunakan highlight. 2, boleh tambah pop quiz. 3, boleh print salinan PDF kepada murid. 4, boleh tambah video YouTube. Mana satu jawapan? Mungkin ada lebih dari satu jawapan lah. Cikgu boleh pilih. Okey, kita bagi lagi 10 saat dan kita akan close. Cikgu yang cepat dia ada markah tau kalau dia betul. Okey, end quiz. Jadi jawapannya ialah 1, yes, murid boleh highlight. 2, boleh gunakan pop quiz. 4, boleh gunakan video. Print tu dia tak penting. Dia bukan menarik, dia bukan menjadikan menarik. So print tu tak ada. So ini 1, 2, 4. Wow, kita nampak ada yang betul, ada yang salah. Okey, nampak? Saya boleh nampak dekat saya punya kelas Swift ni. Okey. So jawapannya 1, 2, 4 ya. Okey. So kita akan end soalan ni. Okey, next. Soalan 3. Soalan 3. Okey, saya akan sendkan sama juga ada multiple selection. Okey, soalan 3. Cikgu baca soalan tu dan start jawab. Okey, apakah cara untuk menggunakan Embed browser secara inovatif? Benamkan dia pada canvas, buka laman web dan gunakan annotation. Cari manipulatif maya dan benam supaya murid boleh guna ataupun semua di atas. Pilih. Cikgu pilih. 40 saat ya. 40 saat kita akan tutup tau. Okay.
Pilih mana satu jawapan. Ini adalah soalan ujian tau. Soalan ujian yang akan datang tau. Okey. And quiz. So, jawapan yang betul ialah satu sahaja. Semua di atas. Kalau cikgu jawab banyak tit tu banyak, maksud dia salah. Kita kena tit semua di atas cukup. Nampak ada ramai yang betul. Okey. Ada juga yang salah. Okey, soalan keempat. Okey, soalan keempat sama juga. Multiple selection ya. Sebab dalam ujian kita ada banyak soalan yang multiple selection ni. Dia bukan satu saja jawapan. Okey, start. Bagaimana anda boleh menggunakan MyViewBoard ke tahap integrasi? Integrasi maksudnya tahap yang lebih tinggi. Mencipta objek yang bergerak dan menggalakkan murid untuk mengubah, menulis nota pada persembahan dan mengimportkan slide. Menggunakan pelbagai alat untuk memastikan pembelajaran terus berhubung ataupun merakam skrin pembelajaran supaya murid boleh tonton di rumah. Okey, yang mana satu? 40 saat juga. 5 saat lagi. Okey. Ting ting. Masa dah sampai. Jawapan yang betul. 1, ya. Mencipta objek yang bergerak. 2, tulis nota. Tulis nota. Bukan integrasi cikgu. Tulis nota import slide tu yang paling senang. Itu bukan integrasi. So, 2 tak ada. Jawapan 3. Menggunakan pelbagai alat untuk memastikan pembelajaran terus berhubung. Ada 4, merakam string. Yes. So, jadi jawapannya ialah 1, 3, 4. Tapi ramai yang salah sebab ramai yang pilih. Ada yang pilih nombor 4. Ada yang pilih 1, 2, 3, 4. Okay. Banyak yang pilih 1, 2, 3, 4. Saya boleh nampak kat sini. Okay. So, close. Soalan 5. Soalan 5 itu betul salah tau. Betul, pilih kosong ya. Salah pilih X. Okey? Okey, cikgu boleh buat sekarang. Selepas menambah imej pada canvas, anda boleh simpan terus ke storan awam. Betul ke salah? Ini 30 saat saja sebab dia pendek. Dia pendek. Okey, betul atau salah? 30 saat. Okey. 4 saat. And quiz. Jawapannya? Betul. Yes, betul. Oh, ramai yang betul. Tapi ada 4 orang yang salah ni. Ada 4 orang yang salah. Okey, next. Soalan 6. Dalam model SAMR, SAMR, R ialah apa? Okey, ini hanya satu sahaja selection ya. So single selection. A ke B ke C ke D. Jawab sekarang. Satu ialah redefinition. Oh, ada yang tak boleh pilih ya. Cikgu Intan kata. Mungkin line cikgu. Nombor 2 ialah rediscovery. Nombor 3 ialah remixing. Nombor 4 ialah repurposing ataupun menggunakan semula. Kalau cikgu jawab dalam bahasa BM, dia ialah tarifan semula, menemu semula, campuran semula atau menggunakan semula. Saya bagi 5 saat lagi. 35 saat saya akan tutup. Okey, tutup. Jadi jawapannya ialah nombor 1. Redefinition. Tarifan semula. Ramai yang pilih 4 ni. Repurposing. Salah. Sama tu R dia adalah redefinition. Okey? Okey. Soalan 7. Soalan 7 sama juga. Betul atau salah ya? Jawab ya. Okey, ni 30 saat saja tau. Okey. Apabila menggunakan model SAMR, ada kala S ni, S ialah penggantian, adalah pilihan terbaik. Namun, ia tidak sepatutnya menjadi salah satu-satu pilihan untuk semua arahan tu. Betul ke salah? Okey. 30 saat.
5 saat yang terakhir. Okey, teng-teng, masa dah sampai. Adakah S tak sepatutnya menjadi menjadi satu-satu saja pilihan? Yes, betul. Sebab kita ada cara yang lain. Dia bukan satu saja pilihan. Kita ada cara yang lain tau. Okey. So kita nampak ada juga betul, ada juga yang salah cikgu. Okey. Okey. So next, soalan ke-8. Soalan ke-8 ada banyak pilihan. So saya akan letak multiple selection. Nampak tak? Bila saya nak bagi murid soalan, saya kena crop. Cikgu nampak dia tak berapa sama dengan class point. Class point tak payah crop. Yang ini dia kena crop. Crop lepas tu baru send. So anda mengajar satu pembelajaran dan memerlukan pelajar untuk memahami masalah komuniti dan membuat pembentangan bagaimana MyViewBoard digunakan dalam situasi ini. So MyViewBoard boleh tak untuk papar peta dan tanda lokasi, ataupun murid boleh menggunakan sticky note untuk respon, ataupun murid boleh bentang hasil dapatan dan kongsi skrin melalui MyViewBoard, ataupun kita tunjuk video pendek. So bagaimana MyViewBoard digunakan? Yang ini ialah pelajar tau, pelajar. Okay. So masa saya bagilah 5 saat lagi. Ni macam panjang juga soalan ni. Okay, and quiz. So soalan ni, papar peta? Yes. Murid boleh gunakan sticky note? Yes. Murid boleh bentang hasil dan kongsi skrin? Kongsi skrin? Yes. Tunjuk video pendek? No, salah. So jawapan dia ialah 1, 2, 3. Okay. Ada yang jawab 4 pun ada. 1, 2, 3. Okay. So close. Next, soalan 9. Soalan 9 sama juga multiple selection. Okay, saya kena crop. Lepas saya dah crop, saya start quiz. Baru cikgu boleh jawab. So, kalau cikgu nak buat macam tu dekat kelas, cikgu kena start quiz. Walaupun teknologi bukan perkara yang penting dalam kelas, apakah bantuan yang bermanfaat ditawarkan? Menjadi guru mendapat penilaian baik daripada guru besar? Membantu murid belajar dengan lebih pelbagai? Meningkat produktiviti para pendidik? Memboleh pelajar menyelesaikan tugas yang tak pernah dilaku. Okey, apakah fungsi teknologi ni? Teknologi ni membawa manfaat kepada macam mana? Okey, 5 saat. 5 saat lagi. Saya akan close. Okey. Close quiz. Ada yang tak sempat jawab ni. Okey, nombor 1. Mendapat penilaian yang baik daripada guru besar. No. That is not our tujuan. Itu salah. So, yang betul 2, 3, 4. Nombor 1 tu salah ya. Okey. Kita bukan semata-mata nak dapat markah yang baik daripada guru besar. Barulah kita guna teknologi. No, kita guna teknologi sebab kita nak bantu murid. Okey, nombor 10. Okey, sama juga multiple selection. Okey. Alat yang digunakan untuk semak pemahaman murid ialah yang mana? Dalam MyViewBoard tau. Dalam MyViewBoard, alat digunakan untuk semak pemahaman. Nombor 1, pop quiz. Nombor 2, boleh gunakan poll or quiz. Nombor 3, screen recorder. Boleh tak semak kefahaman murid. Nombor 4, AI pen. Ni senang ni. Okey. Bagi 5 minit. 5 saat lagi saya tutup ni. Ni senang. Ni soalan yang sangat-sangat senang. Okey, jawapan dia pop quiz. Yes. Poll or quiz. Yes. Screen recorder tak boleh nak semak pemahaman. AI pen pun tak boleh. So jawapan dia 1 dengan 2. Sebab pop quiz dengan poll or quiz ialah IRS. Okey, IRS. Yang lain bukan. So ingat ya, ingat jawapan dia tau. Sebab ini nanti dalam ujian cikgu jangan buat salah tau. Okey, last. Alright, last ya. Cara yang cepat untuk hyperlink
Okey, yang ini saya send ni. Saya rasa ialah single selection ni. Single selection. Okey, cara yang cepat untuk hyperlink alat seperti pembaris. Kalau kita nak guna pembaris, kita boleh hyperlink. Macam mana kita nak hyperlink? Tetapkan hyperlink pada objek seperti image. Tetapkan alat tersebut secara default di My Viewport. Ataupun set alat. Sorry ya. Semak alat. Tu dah salah ejaan saya. Semak alat di bar alat utama. Ataupun guna hujung pen stylus. Okey, jawab. 5 saat lagi. Bagaimana kita nak hyperlink seperti pembaris dan sebagainya. Nak hyperlink. Okey, and quiz. Jadi jawapannya ialah tetapkan hyperlink pada objek number 1. Satu sahaja. Satu sahaja. Bukan 2, bukan 3, bukan 4. Okey, itu jawapan yang bocor dah untuk soalan ujian educator. Okey, so kita tengok siapa yang paling tinggi. Student management ni saya buka ni. Oh, ada 10 markah ni. Cikgu Pang ni. Oi, Cikgu Pang. Cikgu Azli 8. Cikgu Pang paling tinggi. Congratulations, Cikgu Pang. Cikgu JC yang kedua 9 markah. Cikgu yang ketiga 8 markah. Ketiga tinggi ialah Cikgu T, Cikgu Ko, Cikgu Chia dan Cikgu Azli. Tanya syabas semua. Okey. Alright, saya stop sharing. So, kita punya kursus dah hampir sampai penghujung. Okey, saya nak bagi link untuk kedatangan CJ ya, CJ. Kehadiran untuk CJ. Okey, cikgu boleh ambil masa untuk touch up muka tu. Nanti kita nak tangkap gambar tu. Sementara cikgu bukakan link kehadiran ya. Okey. Okey, so cikgu sebenarnya boleh tonton balik video ni ya. Boleh tonton balik video ni untuk ujian yang akan datang. Akan buka minggu depan hari Isnin jam pukul 9 pagi. Okey, sehinggalah ke Sabtu pukul 10 malam. Okey, so cikgu